Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita jaga kita. Selamat datang saya ucapkan kepada kesemua para penonton ke virtual CE UPM Fest My Career at MOHI 2020 kerjasama antara Universiti Putra Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Tepukan yang gemuruh kepada anda semua kerana dapat bersama-sama bersiaran langsung sekali lagi di Facebook page CHAM UPM. Para penonton, hari ini Hana nak sharekan satu kata-kata daripada Bill Drayton, iaitu seorang usahawan sosial di Amerika. Kata-kata beliau, social entrepreneur is not content to give a fish or to teach someone to fish, but they will not rest until they have revolutionized the fish industry. Pagi ini kita akan bersama pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia yang berbahagia Dr. Azkiah Jamaluddin dengan topik keusahawanan sosial hala tuju kerjaya pasca COVID-19. Sebelum itu, anda boleh letakkan segala persoalan anda di ruangan komen di bawah. Baik, apa khabar Doktor? Doktor sihat? Alhamdulillah. Sihat hari ini. Bagaimana Hana dan tim? Ya, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama kita. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ilmu ini kepada Doktor. Okay. Terima kasih banyak Hana ya. Okey. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, assalamualaikum semua. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera ya kepada semua hadirin ya. Okey, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat ya dan keadaan yang selesa semuanya. Ya. InsyaAllah. Okey, saya akan jalankan talk saya ini secara santai sahaja ya. Jika ada apa-apa soalan, anda semua boleh interrupt ya ataupun kemukakan soalan kepada Hana ya. Okey, semoga semuanya fokus ya, ceria dan bersemangat ya, untuk mendengar sesi hari ini ya, sesi yang bertajuk keusahawanan sosial hala tuju kerjaya pasca COVID-19. Okay. Sebenarnya saya bukanlah pensyarah yang terbaik lah untuk bidang micro enterprise ni ya dan juga small family business. Tetapi saya ingin berkongsi ya apa yang saya ada dengan anda semua ya. Anda ni adalah usahawan-usahawan satu hari nanti ya yang akan InsyaAllah, amin. yang akan memantapkan ekonomi dan juga sosial, pembangunan sosial negara kita. Okay. Jadi dari segi knowledge ya dan juga experience sepanjang 20 tahun saya dalam bidang ini, saya ingin berkongsi lah hari ini dengan anda semua ya. Okey, saya nak share saya punya slide. Okay. Sekejap. Sebentar, sorry ya. Okey, nampak tak slide saya? Nampak? Alright. Okey, saya Dr. Azkiah Jamaluddin ya. Saya bertugas di Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna di Fakulti Ekologi Manusia ya. Dan saya telah bertugas di UPM lebih kurang 18 tahun. Ya. Kalau ikutkan
tahun 1998 tu saya dah mulalah bekerja sebagai research assistant dan juga tutor, ya. Okey. Saya punya background dalam bidang akademik adalah pembangunan manusia. Saya ada degree Bachelor Sains Pembangunan Manusia, ya. Graduate pada tahun 1998. Jadi disebabkan itu saya berminat untuk further study, ya, dalam bidang pembangunan manusia juga, ya, tetapi fokus kepada usahawan wanita. Ya. Jadi saya buat kajian, ya, start daripada situ saya mula buat kajian tentang pembuatan keputusan pengurusan perusahaan mikro dalam kalangan usahawan wanita di luar bandar. Ya. Jadi saya sebenarnya di sini saya list out akademik ni bukan saya nak tunjuk saya punya sijil-sijil yang saya ada, tetapi saya sebenarnya nak share experience saya bersama usahawan-usahawan dalam bidang micro enterprise dan juga small family business. Ya, kerana mereka adalah grup yang sangat terlibat, ya, dalam keusahawanan sosial ini. Ya. Jadi semasa awal dulu pada tahun 2000, ya, kira lebih 20 tahun jugalah, ya, saya dalam bidang ni. Tahun 2000, ya, ketika itu Malaysia menjalankan, ya, program untuk basmi kemiskinan melalui projek micro enterprise, ya, di mana golongan-golongan yang kita sebut poverty group, ya, di kawasan luar bandar ketika itu, ya, di mana suaminya menjalankan aktiviti pertanian, ya, majoriti suaminya adalah petani ataupun nelayan, ya, dan isterinya hanya duduk di rumah ketika itu. Ialah isterinya adalah aktiviti macam menjaga kedua ibu bapa mereka, ya. Sebab kebanyakan yang duduk di kawasan luar bandar mereka duduk dalam keluarga extended family. Ya, extended family adalah keluarga yang terdiri daripada pasangan yang berkahwin tu, mereka ada ibu dan ayah yang mereka perlu jaga dan juga mereka perlu menjaga anak-anak mereka. Dan ada juga, ya, yang duduk dalam satu rumah bersama adik-beradik mereka. Ya, jadi kita sebut extended family. Kalau di ketika itu, ya, pada 20 tahun dahulu, kebanyakan penduduk di bandar ni adalah dalam bentuk nuclear family, iaitu pasangan yang berkahwin, suami isteri dan juga anak-anak dia sahaja yang duduk dalam satu rumah. Ya. Jadi di kawasan luar bandar ketika itu penduduknya income-nya sangat sedikit. Ya. Jadi bagaimana, ya, keluarga di luar bandar ingin survive, ya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Ya, jadi tujuan utama untuk program micro enterprise ketika itu adalah untuk kita memantapkan ekonomi keluarga di kawasan luar bandar melalui program ini. Ya. Jadi saya bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Malaysia. Ketika itu, ya, mereka ada tubuhkan kumpulan pengembangan wanita, ya, untuk buat bisnes secara kecil-kecilan, di mana suami mereka ada menghasilkan, ya, produk seperti tanaman, ya, seperti pisang, ubi kayu, ya. Jadi produk-produk tersebut dijadikan produk yang ditambah nilai. Okey, mereka produce menjadi keripik ubi, ya, kuih muih, ya, keripik pisang, ya, itu pada awalnya. Okay. Dan didapati dengan projek tersebut, ya, pendapatan semakin meningkat. Pendapatan keluarga tersebut, ya, pendapatan keluarga yang terlibat dalam projek-projek tersebut dan keluarga meningkat. Selain daripada Jabatan Pertanian Malaysia, saya juga bekerjasama dengan Amanah Ikhtiar Malaysia.
Pernah dengar tak Amanah Ikhtiar? Pernah Doktor? Ya. Okey, program Amanah Ikhtiar Malaysia pada ketika itu mereka memberi modal ya kepada wanita-wanita yang berminat dalam bisnes kecil-kecilan ini ya sebanyak RM500 ya untuk start bisnes. Ya. Jadi ketika itu saya pun pergi jugalah dengan pegawai-pegawai Amanah Ikhtiar Malaysia ke pusat-pusat untuk berjumpa dengan wanita-wanita ya. Sebab mereka setiap minggu berjumpa dengan wanita-wanita ini ya, untuk buat memberi dana, ya, memberi advice ya, kepada wanita-wanita ini dalam bisnes. Okay? Jadi bermula dari situlah ya, kita dapati ya, wanita di luar bandar juga menyumbang ya, kepada pembangunan ekonomi warga dan juga negara. Ya, setelah 20 tahun, ya, kita lihat dua agensi ini sangat membantu ya, dalam meningkatkan pendapatan keluarga golongan luar bandar ya, ketika itu. Sekarang ni Amanah Ikhtiar Malaysia dan Jabatan Pertanian Malaysia juga memberi bantuan ya, dan training kepada golongan di bandar ya, terutamanya grup B40. Okay. Kemudian saya sambung belajar lagi ya, dalam bidang management. Ya, saya ambil Master of Philosophy. Kali ini saya mengkaji decision making on business growth among small family business in Selangor. Ya, kalau yang masa awal ya, Master Science tu saya really fokus on food processing based on agribusiness raw material ya, tetapi untuk yang management ni, untuk Master MPhil ni, saya melihat bagaimana ya small family business ni mengembangkan ya bisnes mereka. Okay? Jadi dia bukan saja food processing, saya lihat juga small family business yang terlibat dalam bisnes kosmetik, ya, dalam resort, ya, kita lihatlah dan kajian ini saya laksanakan dalam bentuk kualitatif. Ya, jadi saya explore each company ni, small family business ni, ya, mereka punya personal values, mereka punya matlamat ya, yang membantu mereka mengembangkan bisnes. Ya. So bidang saya memang tentang itulah pembangunan usahawan. Ya. Dan seterusnya saya buat PhD dalam bidang yang sama juga ya, tentang small family business. Ya. Kali ini micro enterprise dan juga small family business dirangkumkan sekali. Ya. Dan apa yang saya lihat berdasarkan kajian saya, ya, jika suami dan isteri terlibat bersama, ya, bisnes mereka lebih mantap. Ya, tapi ini secara generalization dia lah, ya, generalize ya. So sepanjang 20 tahun ini saya memang bersama dengan usahawan-usahawan, ya. Okey. Dan seterusnya tentang ini adalah latihan-latihan yang saya kira timba ya, selepas saya habis PhD. Ya, setelah saya tamatkan pengajian, saya terus lagi mendalami ilmu tentang manusia. Ya, bagaimana manusia berfikir dan bagaimana manusia bertindak. Dan saya really fokus on tentang usahawan. Okay? Terusnya, okey, yang ni saya nak share. Saya ada banyak gambar-gambar tentang usahawan ya, sebab sepanjang saya berjumpa dengan mereka, ada banyak gambar-gambar yang saya bersama mereka. Okey, yang ini adalah micro enterprise dan juga usahawan sosial ya, yang sentiasa bersama saya. Ya, daripada dia tak ada bengkel, ya,
yang bermula daripada mak dia usahakan secara kecil-kecilan, ya, sehinggalah sekarang mereka mempunyai bengkel, ya, ada tempat untuk letak, inilah tempat memasak yang khas, ya, tempat letak barangan produk mereka, ya, dan juga ialah layoutnya sangat cantik lah untuk bengkel mereka ini, ya. Sebenarnya, ya, pada awal saya jumpa mereka ni, mereka hanya menggunakan satu kuali sahaja untuk produce kuih ros ini. Ya, kalau orang Perak kita sebut kuih goyang. Ya. Ini usahawan dari Banting. Ya. Bermula daripada satu kuali saja mereka jalankan bisnes. Ya. Ini usahawan ni dia bersama suami, ya. Suami dia pun tolong sama produce produk ini. Okay. Sekarang mereka mempunyai mesin, ya, mesin untuk produce kuih ros ini. Ya, ada satu mesin besar, ya, untuk produce. Dan mereka juga mempunyai loyal customer yang sangat ramai. Ya. Jadi ni kita lihat, ya, gambar pengusaha bersama suami. Ya. Suami dan isteri bersama-sama menjalankan tugas bahagian production. Okay. Time raya, ya, biasanya kalau time raya, time untuk festival, mereka akan ambil seorang atau dua pekerja untuk membantu. Okay. Time biasa-biasa, hari biasa, mereka suami isteri ni lah, ya, yang mengeluarkan production. Okay. Dan mereka bekerja, ya, bukan saja mereka bertugas, ya, sehingga tengah malam, ya, mereka akan siapkan produk mereka, ya, supaya tidak menghampakan permintaan pelanggan. Ya, sentiasa stoknya sentiasa ada dan sentiasa mendapat demand. Ya, dan demand mereka ini bukan sahaja di kawasan Selangor, tetapi kini sehingga ke Pahang dan juga Perak. Okey. Tengok, ya, teratur kan. Dia ada tempat simpanan dan juga dia akan letakkan di dalam kotak, ya, untuk diedarkan kepada pengguna lah, ya. Dan ada juga yang pemborong datang, ya, ambil daripada sini. Okey. Ini suami dia, ya. Suami pengusaha. Nampak tak baju yang belia ni semua pakai? Ya. Design Kembang Golden Foods. Ini dia punya syarikat. Itu nama syarikat ke, Doktor? Ya, saya. Disal. Nama pengusaha itu Sal. Ya, Kak Sal. Okey. So, setelah mereka berjaya dalam bisnes, ya, mereka tidak lupa untuk menyumbang kepada pasukan bola, ya, pasukan bola sekolah, pasukan bola komuniti, ya, yang ini belia. Ya. So, kita lihat, ya, pentingnya menjadi usahawan dan menjadi usahawan sosial. Ya. Kerana, ya, pada awalnya Kak Sal ni dia tak bekerja, dia cuma bantu mak dia buat kuih goyang saja. Ya. Dia memang tinggal bersama ibu dia lah, ya, dia yang menjaga ibu dia. Ya. Masa awal saya jumpa tu ibu dia masih menjalankan, tapi secara kecil-kecilan sahaja. Dan suaminya bekerja di kilang. Ya, di kilang di kawasan Banting. Ya. Jadi beliau merasakan, ya, ada satu keinginan, orang kata big why kepada diri dia, bagaimana dia nak memberi sumbangan kepada ahli keluarga dia, nak bantu suami dia. Ya, sebab anak dia ada dalam 6 orang.
Ya, ketika tu masih bersekolah. Ya, anak-anak dia masih sekolah. Sekarang ni ada 2 orang lagi yang masih bersekolah. Ya, jadi ketika itu dia memulakanlah ya bisnes ini secara kecil-kecilan ya dan attach dengan Jabatan Pertanian Malaysia. Ya, dia pergi training, dia improve lagi cara menguruskan perniagaan. Ya. Dia jaga kewangan dengan baik. Ya, suami isteri ni laksanakan bersama. Decision making dilakukan bersama. Ya. So dari situlah ya mereka dapat mengembangkan bisnes dengan baik. Okay. Yang ini juga aktiviti dia di sekolah. Ya, dia bukan saja dia ada inform saya, dia menyumbangkan ya minyak terpakai daripada buat kuih goyang tu, ya kuih ros tu, minyak terpakai tu dia sumbangkan kepada sekolah. Ya, dan sekolah ada aktiviti lah, aktiviti consumer dia, ya. Jadi dia sangat aktif lah bersama sekolah di kancung darat. Ya. Okey. Dengan expertise dia ya, dia ada juga bakery punya sijil ya. Mereka dia dan rakan-rakannya ya menyumbangkan ilmu kepada kanak-kanak di sekolah. Ya, aktiviti sosial. Ya, dan dia sangat gembira anak-anak kita, anak-anak ni ya dapat buat aktiviti seperti ini. Tidak banyak lagi usahawan kita yang meluangkan masa ya, bersama masyarakat, bersama anak-anak di sekolah ya. Spend masa sebegini ya melatih. Ya, di sini juga kita sebenarnya melatih anak-anak kecil ya, buat aktiviti, sesuatu aktiviti yang berfaedah. Ya, buat baking, buat aktiviti consumer ya. Dan Kak Sal dan suami dia sangat aktif lah bersama PIBG sekolah. Ya, attach bersama guru-guru di sekolah. Okay. Jadi Kak Sal ni kita lihat dia bukan saja kepada pembangunan diri dia, ya, tetapi juga untuk pembangunan keluarga dia. Ahli-ahli keluarga dia pun terlibat. Anak-anak dia pun sama tolong packaging. Ya. Tolong pasarkan sama-sama pasarkan. Sebab ada 2 orang anak dia telah bekerja dan seorang anak dia pun baru habis belajar di UKM dan bekerja bersama-sama Kak Sal, ya, mengusahakan bisnes ini. Doktor, saya tertanya-tanya, Okey. apakah kriteria yang apa kriteria untuk kita dapat sumbangan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia? Okey, untuk Amanah Ikhtiar Malaysia, ya, kita supposedly yang B40 lah, ya. Sebab Amanah Ikhtiar target dia kepada B40. Kalau untuk graduate biasanya dengan MARA, ya, dan juga Jabatan Pertanian Malaysia. Ya. Kita ada banyak juga daripada kalau anda lihat dalam SME Corporation Malaysia. Pernah tengok tak website tu? SME Corporation Malaysia. Ya, dalam Pernah doktor? ada pelbagai dana lah ya yang anda boleh gunakan. Ya. Biasanya Amanah Ikhtiar Malaysia memang fokus kepada grup B40 di mana mereka nak membantu meningkatkan pendapatan keluarga tersebut. Ya. Sekarang ini untuk Amanah Ikhtiar Malaysia dia dana untuk start bisnes adalah RM1,000. Kiranya semua memang boleh yang dari dalam golongan ataupun komuniti B40 boleh layak memohon. Ya. Walaupun belum ada bisnes kecilan sendiri. Okey. Pada asalnya ya kalau
yang saya buat kajian hari tu, dia ada yang tak ada lagi skill, tak ada lagi bisnes. Ya. Ada yang dah buat bisnes kecil-kecilan lah, very small business. Dia produce kuih, ya, pagi-pagi dia letak di gerai. Ya, ada yang macam tu. Okey. Jadi dia dah mula, biasanya lah sekarang ni mereka dah mulakan bisnes sangat-sangat kecil. Dah start dah. Ya, mula buat nasi lemak, letak di gerai-gerai, ya. So dari situ mereka mulakanlah, ya, dapatkan modal yang besar sikit, ya. Biasa modal tu pun mereka akan beli mesin. Ya. Betul. Ya. Tingkatkan production. Ya, untuk production. Ya. Amanah Ikhtiar Malaysia kebanyakannya ada juga kalau macam yang menjahit, ya, menjahit baju. So mereka nak baiki mesin jahit, ya. So mereka boleh dapatkan modal dengan Amanah Ikhtiar Malaysia. Okay? Betul. Okay, ada lagi soalan? Setakat ni belum ada. Okay. So tapi dengan Amanah Ikhtiar Malaysia, kita buat pinjaman dengan mereka. Setiap minggu akan ada perjumpaan. Ya, perjumpaan dengan pegawai Amanah Ikhtiar Malaysia lah. Ya, di dalam satu pusat. Dia ada satu pusat-pusat dia. Okay. Ini adalah keluarga Kak Sal, ya. Mereka terlibat dalam aktiviti anak dia, ya. Anak dia di UKM dahulu. Dan ada satu program tentang family business, ya, dan mereka terlibat dalam grup tersebut. Ya, anak dia ketika berada di UKM, ya, terlibat dalam bidang keusahawanan juga. Ya, di mana Kak Sal ni mereka provide peti ais, ya, di universiti ataupun di kedai, ya, atau kepada sesiapa yang berminat untuk buat bisnes aiskrim. Ini pun adalah satu inilah keusahawanan sosial di mana dia create usahawan, ya, create usahawan untuk start bisnes. Ya, jadi pelajar-pelajar ni yang berminat buat bisnes, ya, peti ais dah disediakan, jadi dia cuma buat market, buat sales. Dia buat sales aiskrim tersebut. Ya, jadi pelajar-pelajar ni dia dapat create lah, ya, bidang keusahawanan dalam diri dia. Ya. So dia pun dapat income dan dia dapat membangunkan sifat keusahawanan dalam diri dia. Ya. Itu yang kita perlukan, ya, usahawan sosial. Ya, sebab dia dapat meningkatkan pendapatan orang lain juga, ya, komuniti, ya, dan juga dapat mengurangkan unemployment. Ya. So jadi kita punya komuniti pun lebih produktif lah. Ya, masing-masing ada aktiviti dia. Ya. Okey, apa itu micro enterprise? Kita selalu kata, micro enterprise ni sama ke dengan small business? Ya. Okey, micro enterprise, ya. Kalau ikut SME Corporation Malaysia ni, dia adalah perusahaan yang jualan tahunannya kurang daripada 300,000. Ya, atau bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang. Ya. Okey, dalam kes saya, ya, micro enterprise, kebanyakannya mereka start bisnes sendiri dulu. Ya, sama ada suami seorang start, ya, ataupun isteri yang memulakan bisnes. Ya, mereka yang produce produk, ya, mereka yang menjual produk tersebut.
Ya, mereka tak ada pekerja pun. Ya, pekerjanya adalah ahli keluarga sendiri. Okay. Dan berdasarkan hasil kajian saya, ya, mereka mengambil masa 3 tahun sebelum mereka register business maker. Ya, maksudnya kita sebut business mereka masih informal business. Okay. Tetapi anda ya, usahawan-usahawan yang bergraduat, ya, tidak menjadi masalah untuk anda register di SSM kan? Oh, malah percuma doktor untuk Ya. mahasiswa. Ya, itu advantage ya sebagai mahasiswa yang bergraduat. Ya, anda boleh buat bisnes ya dan jadilah usahawan sosial. Okey? Anda ada ilmu dan anda boleh share bersama rakan-rakan dan komuniti yang lain, kan? Okey, apa itu keusahawanan sosial? Kenapa sekarang orang asyik sebut tentang keusahawanan sosial? Ya, sebenarnya keusahawanan sosial ni sudah bermula sejak tahun 80-an. Ya. Tahun 80-an lagi dah bermulanya tentang keusahawanan sosial. Even sebenarnya sejak zaman Nabi dulu pun dah ada dah. Kan kita dah mula dah sebenarnya. Ya. Di mana kita buat bisnes, ya, dan kita akan beri zakat. Ya, zakat bisnes kepada orang yang menguruskan zakat lah. Ya, ataupun kita buat sumbangan ya kepada komuniti. Okey? Terfikir-fikir kita kan apa itu keusahawanan sosial. Okey, ini approach lah. The concept of social entrepreneurship ya, is an approach by individuals, groups, startup companies or entrepreneurs in which they develop, fund and implement solution to social, cultural or environmental issues. This concept may be applied to a wide range of organizations which vary in size, aims and belief. So, kalau kita tengok ya, large company, mereka ada buat CSR, ya, corporate social relationship ya dengan community. Ya, for example macam Nestle, Milo, ya, kalau macam last year Milo buat larian secara besar-besaran kan, di Putrajaya, di Sabah, ya, di Penang. Ya. Jadi terlihat ya kalau large company ni mereka dapat buat aktiviti secara besar-besaran. Ya, kita lihat di Putrajaya ya contohnya semasa Milo buat program ya larian, ya di situlah berhimpunnya semua bangsa. Ya, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, ya bersama-sama kita berlari, ya. Bersama-sama kita selepas larian tu kita ada makan-makan. Kan kita boleh bila dapat kupon kan kita ada makan-makan. Jadi keluarga Chinese, keluarga Malay, ya, keluarga India duduk bersama-sama, ya. Itu merapatkan hubungan sesama bangsa. Ya, besar dia punya manfaatnya tentang social entrepreneurship ni. Tapi itu dari segi large company. So apa yang boleh kita buat? Ya, kita rasa alah kita ni usahawan muda, ya, kecil-kecilan. Ya, anda boleh bersama grup, ya, bergerak secara satu pasukan untuk buat aktiviti sosial bersama community. Sebab kita bukan saja nak membangunkan ekonomi kan, pembangunan ekonomi, tetapi kita juga nak
membangunkan pembangunan sosial. So kita kena seimbang, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi kena naik bersama. Ya. Jadi berbalik pada Kak Sal tadi tu, ya, dia fokus kepada untuk meningkatkan pendapatan komuniti. Ya. Dan juga anak-anak yang lain, ya, anak-anak komuniti tersebut lebih produktif. Ya, mungkin di rumah mereka boleh buat sendiri kek. Ya. Dan di situ dia createkan nilai-nilai to be keusahawanan kepada anak-anak itu. Ya, jadi kita walaupun bermula dari kecil, ya, tidak menjadi masalah. Okay, kita boleh laksanakan. Okey, bila sebut Amanah Ikhtiar Malaysia, ya, okey, sebenarnya Amanah Ikhtiar Malaysia ni start, ya, daripada Grameen Bank. Ni saya Saya bermula. tahu doktor. Pernah dengar ya? Okay. Dr. Yunus ni saya pernah join webinar beliau, webinar international beliau. Dan Dr. Yunus ni penerima Nobel Peace Prize kan doktor? Yes, 2006 betul. tak silap saya. Betul Hana, ya. Last year beliau ada datang ke Sunway University, ya. Saya tak berkesempatan pergi berjumpa dia. Memang the great person kan Hana? Ya betul. Saya memang very look up onto Dr. Yunus. Yes. Sebab sebelum dia dengan Grameen Bank, ya, dia adalah seorang lecturer kan di satu kawasan di Bangladesh. Ya. Dia memulakan projek micro enterprise ni dengan menggunakan wang dia sendiri. Ya, bila dia melihat isu di persekitaran universiti dia, di luar, ya, saat ni universiti dia, so di kawasan perkampungan luar daripada universiti dia tu, dia lihat, ya, suasana kemiskinan. Ya. Jadi bagaimana dia nak membantu keluarga-keluarga penduduk kampung tu untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Sebab sumber-sumber pertanian ada. Ya, banyak. Ya, tetapi perlu diusahakan, ya, dia kata. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi grup-grup poverty ni, ya, mereka tiada idea apa nak buat. Ya, mereka knowledge kurang kan, tiada training, ya. Jadi Prof Muhammad Yunus ni, ya, dia mengeluarkan modal dia sendiri, ya, dan start bisnes kecil-kecilan, ya. Orang-orang kampung tu memulakan bisnes secara kecil-kecilan, ya. Kalau kita baca history dia memang wah, hebat betul. Memang Profesor Muhammad Yunus ni memang ikon social, ya, entrepreneurship ni, ya. So kita lihat, ya, dia punya words pun, ya, I'm proposing, ya, to create a new kind of business, ya, business based on the selflessness. Tengok dia punya value. Itu sebab masa saya buat masters, ya, di Perth dahulu, kita melihat personal value orang Melayu sebagai usahawan. Itu kajian saya lah. So values, ya, sebagai usahawan ataupun kita sebagai manusia ni, kita perlu ada nilai diri. Ya. So di sini, ya, Prof Yunus dia memang mention dia nak develop business based on the selflessness that is in all of us. I'm calling this social business. Jadi saya harap anda semua dapat tanamkan diri anda, ya, sebagai usahawan sosial, ya, bermula hari ini. Ya. Sebab ia pun adalah berkaitan juga dengan DKN. Pernah dengar tak DKN 2030? Saya nak ceritakan nanti, ya.
Okey, ini dia Profesor Muhammad Yunus. So, bila projek tu berjaya, ya, bila diberi training kepada golongan-golongan poverty group ni, keluarga-keluarga di sekitar universiti dia ni, ya, dia pun propose ya kepada bank. Bermula dari situlah ya dia link dengan Grameen Bank. Ya, wujudnya Grameen Bank untuk membantu golongan miskin ni lah, poverty group. Ya. Okey. Okey, idea beliau ini Okey, idea beliau ini ya mendapat perhatian di seluruh dunia ya, terutamanya di Asia. Okey, dan dari situ ya Profesor Datuk Syukur Kasim ya pada tahun 1986 dia adapt and adopt program Grameen Bank. Ya, dibawa ke Malaysia. Ya, ini kira pasukan daripada pasukan pensyarah dan researcher daripada USM ya ketika itu mereka menggunakan model Grameen Bank ini di Sabak Bernam di barat daya Selangor. Ya, mereka test, pilot test. Ya, ni AIM. So, sebab kita dia merasakan ya di ketika itu di barat daya Selangor ya tempat itu terlalu ramai golongan miskin yang majoritinya adalah nelayan ya. So dia nak membangunkan ya pembangunan ekonomi ya di kawasan tersebut. So mereka ada satu pasukan buat projek pilot test di kawasan tersebut. Pada asalnya ya mereka bagi modal kepada nelayan, petani, lelaki sahaja. Itu asalnya. Ya. Kemudian mereka mendapati ya feedback ya kadar pulangan semula kepada AI sebelum tu belum lagi tubuh AIM projek tu kadarnya sangat rendah. Ya, kadar pulangan sebab dia bukan bagi duit semata-mata macam tu ya. AIM ni dia bagi dana, dia macam Grameen Bank lah maksudnya, dia bagi dana dan dia kena pulangkanlah balik duit tu. Ya. Dia pinjaman lah doktor. Yes, kita sebut apa? Microcredit. Microcredit. Microcredit, okay? Okay, so microcredit tu memang sangat-sangat kecil lah masa tu RM500 ya, untuk start the business. So nelayan-nelayan ni mereka beli pukat ya, beli masa tu minyak masa tu sampan lagi. Mereka sangat kecil punya nelayan yang skala sangat-sangat kecil ya. Jadi mereka tak boleh nak pulangkan balik ya pinjaman tersebut. Ada yang dapat pulangkan tapi majoriti tak dapat pulangkan semula. Ya. Jadi mereka test pula. Okey, kita buat kelompok lelaki dan kelompok wanita. Ya, ada grup lelaki dan grup wanita. Ya, kita bagi modal pinjaman mikrokredit ini kepada lelaki dan juga grup wanita. Ya. Dan mereka laksanakan di barat daya Selangor juga. Okey, then result yang mereka dapati, ya, grup wanita ni mereka lebih amanah. Ya, mereka semula bayar semula pinjaman yang mereka ambil itu. Ya, berbanding dengan lelaki. Okey. Faktor dia apa tu, doktor? Apa dia? Kenapa boleh jadi macam tu? Apakah faktor dia tu? Itu yang berkait dengan nilai manusia. Ya. Ya. Wanita ini dikatakan, ini base kepada kajian mereka ya.
Kajian mereka mendapati wanita ni lebih amanah, ya. Mereka lebih berusaha lah, ya, untuk dapatkan pendapatan, ya, meningkatkan pendapatan keluarga dan mereka pulangkan semula pinjaman mereka itu kepada grup ni, ya, yang kepada orang yang mereka pinjam wang tersebut. Jadi wanita ni dia lebih alert, ya, tentang yelah dia dah pinjam duit, dia rasa dia perlu pulangkan balik. Lepas tu dia ada big why. Dia nak wang yang ada ni, ya, lebih bermanfaat untuk keluarga dia. Jadi dia berusaha keras lah. Ya, dia buat jualan, ya, buat nasi lemak, buat kuih, buat jahitan, ya, ketika itu. Okay. Bermula dari situ. So bermula dari situlah, ya, kenapa AIM sekarang ni hanya bagi pinjaman kepada golongan wanita. Sehingga sekarang ya, Doktor? Ya, sehingga sekarang. Ya. Ya, so wanita ni kita memang amanah lah orangnya. Ya. Okey. Patutlah Doktor, waktu tahun 2019 tak silap saya, CHEM ada buat satu program, nama dia Social Entrepreneurship at Urban Community, bersama Amanat Hitam Malaysia. Dan ketika itu memang kita orang diassignkan belajar bersama dengan ibu angkat daripada AIM. Saya pun tertanya-tanya, kenapa semuanya ibu angkat, tak ada ayah angkat? Rupanya inilah sebabnya. Itulah sejarahnya, ya. Okey. Tetapi bila saya buat kajian tu, ya, AIM, memang wanita yang dia ada juga isu lah bila wanita program tu macam tu, ya. Ada yang wanita yang pergi ambil, ya, meminjam mikrokredit, ya. Tapi suami dia jadi main usahawan, ya, business owner. Ada juga kes-kes yang sebegitu, ya. Tetapi apa yang penting sebenarnya tak dalam satu keluarga memanglah, ya, amanah, ya, tanggungjawab, ya, adalah sangat penting, kan. Jadi yelah bila isu macam tu dia ada jugalah, bila sesuatu program kita buat adalah bad and good issues yang timbul, kan. Tapi secara keseluruhannya AIM, ya, peserta-peserta AIM yang kita sebut sahabat, ya, dapat meningkatkan pendapatan keluarga dia, ya. So itu yang kita perlu aimkan, ya. Kita nak meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, nak kukuhkan ekonomi keluarga, ya. Tambah-tambah sekarang lah time-time COVID, ya. Orang tak boleh keluar, ya. Orang tak boleh keluar menjaja, orang tak boleh, ada banyaklah sekatan-sekatan. Jadi apa yang perlu kita laksanakan? Ya, jadi kita kena belajarlah, ya, macam Grab, mungkin kita boleh produce kuih-kuih. Ya, contoh macam Hana pergi ke kawasan urban area dan tinggal bersama ibu angkat. Ya. Boleh ceritakan sedikit Hana, apa yang ibu angkat Hana produce apa, mengeluarkan apa, buat bisnes apa? Okay, ketika itu ibu angkat saya dia buat bisnes perniagaan burger. Dia sendiri ada gerai burger. Kemudian program yang CHEM anjurkan ni, kita orang kena analisa bisnes ibu angkat masing-masing, kemudian come out dengan idea-idea baru lah bagaimana nak tingkatkan prestasi perniagaan kecil mereka. Dia macam grup saya ketika itu kita orang dapat nombor 2 untuk pertandingan tu. Jadi kami bantu dari segi marketing je lah, dari segi marketing poster, dari segi orang kata kreativiti lah dalam perniagaan ibu angkat.
bagus, bagus. Jadi anda sebagai usahawan sosial jugalah membantu dari segi bagaimana mereka boleh buat marketing ya secara online ke ya. Sebab kita sekarang ni kan kita ada Grab, Foodpanda ataupun baru-baru ni saya lihat ya di kawasan Rumah Pangsa ya di kawasan urban area di PJ ya penjaja-penjaja ataupun yang mereka boleh produce kuih kari pap yang sedap ya nasi lemak yang sedap ya pada asalnya mereka stuck lah bila berlakunya COVID ya tetapi bila kita coach ya kita bagi idea bukan ni training ya kita tanya dengan dia apa dia boleh buat ya sebab mereka boleh produce produk-produk yang berkualiti tetapi macam mana dia nak market kan so inilah ya kita ada grup-grup seperti Hannah ni yang boleh membantu golongan-golongan tersebut untuk marketkan produk ya satu usaha yang baguslah ya Hannah dan Cem. Ya, usaha daripada kami sebagai peserta lah waktu tu. Alhamdulillah dapat peluang. Dapat peluang ya, dapat pengalaman ya, dapat membantu golongan-golongan yang terlibat. Kan? Betul. Alright. So ini dia ya, Profesor Datuk Syukur Kasim ya daripada USM dan sekarang dia tak salah saya dia pun masih lagi terlibat dengan Amanah Ikhtiar Malaysia. Saya buat kajian Amanah Ikhtiar Malaysia sampai sekarang saya tak berkesempatan berjumpa dengan Prof Datuk ya. Apa bezanya? Ya, profit entrepreneurs and social entrepreneurs. Satu ketiga dahulu, ya, bila saya pergi buat kajian-kajian small family business, ada juga pengusaha dia memang tak nak keluar daripada dapur dia. Dia tak nak keluar daripada bengkel dia. Dia kata dia tak boleh tinggalkan bengkel dia. Kalau dia keluar, dia tinggalkan bengkel dia, siapa nak run? Siapa nak pantau? Ya, siapa nak pantau pekerja-pekerja dia? Ya. So, dia really focus on profit. Ya. Dia tak hiraukan sangat tentang social, ya, pembangunan sosial, community, ya, dan juga inilah ya persekitaran dia. Dia really focus on profit. Okay. So, usahawan ya, profit entrepreneurs ni dia lebih kepada profit, lebih kepada pendapatan, dia increase in stock ya, dan juga stock price. Ya, jadi dia really focus on ini. Ya. Kadang-kadang tu ada juga pengusaha wanita dia tak nak pergi training. Ya, kalau dengan Jabatan Pertanian Malaysia masa itu ya ketika itu ya 15 tahun dahulu ya wanita-wanita dia tak nak pergi training. Kalau kena tinggalkan rumah 2-3 hari tak boleh ni. Nanti suami saya marah. Itu berkait juga dengan gender perspektif. Ya, ketika itu lelaki ya suami dia merasakan wanita perlu ada di rumah. Ya. Sebab bengkel micro enterprise kajian yang saya laksanakan ni ya dia hanya berlaku di sekitar rumah dia. Ya. Dia bermula daripada buat bisnes ya production tu di dalam dapur mereka. Kecil kan? So Hannah yang kalau buat bisnes dalam rumah, start dari rumah pun tak ada masalah Hannah. Ya? Betul tu doktor. Semuanya di hujung jari sekarang. Ya. Tambah sekarang kan kita semua ada wifi untuk connect dengan orang lain kan. Masa saya buat kajian asal-asal dulu ya ada pengusaha yang buat bisnes di bawah pokok saja. Dia goreng keripik ubi tu
di bawah pokok sambil lenjut anak dia. Anak dia buat buaian dekat pokok tu. Ya, so anak dia tidur, sambil tu dia goreng kerepek ubi. Ya. Itu asal-asal dia. Ya, selepas 3 tahun, ya, dia mula ada bengkel dia sendiri. Ya, seorang yang dedicated dalam bisnes, ya, dia orang yang dedicated dalam bisnes, ya, yang saya buat kajian tu, mereka bukan saja melihat kepada wang. Memang dia nak increase income, ya, increase pendapatan keluarga. Tetapi kenapa dia nak increase pendapatan keluarga? Wang itu untuk apa? Dia nak meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, ekonomi keluarga in terms of dia nak anak-anak dia pergi sekolah, buku lengkap. Ni ya, saya buat kajian tentang micro enterprise ni. Kenapa wanita-wanita ni sangat aktif untuk buat bisnes? Ya, dia nak jadi usahawan. Kenapa? Okey, dia nak wang, tapi bukan wang semata-mata. Ya, wang yang dia perlu untuk sekolahkan anak-anak dia, pendidikan anak dia. Ya, sehingga saya pernah jumpa kes seorang ibu, ya, pengusaha ni, dia kata dia kata Kak ni buat bisnes ni sebab dia teringat, dia kata anak dia ada 3 orang anak. Anak dia ni aktif kat sekolah. Anak dia yang nombor 2 ni aktif kat sekolah. Ya. Ada masuk persatuan macam-macam. Jadi bila nak masuk persatuan ni, dia perlu baju lah kan, baju persatuan. Nak beli baju persatuan, ya, mereka tidak ada wang yang cukup. Okey, itu yang menjadikan big why kepada usahawan wanita untuk terus, ya, dedicated dalam bisnes. Okay. So, social entrepreneurs ni sangat penting lah, ya, untuk kita hari ini. Ya. Okay. So, apa kepentingan keusahawanan sosial? Apa dia? Ini dia, ya, dasar keusahawanan Nasional 2030 yang saya sebut tadi, ya, DKN 2030. Okay. Dalam ini, ya, dalam dasar ini, dia ada menyentuh tentang usahawan sosial. Ya, untuk 2030 dia akan terlahirnya, ya, usahawan sosial. Okay. Okey, kita kat sini dasar keusahawanan nasional 2030 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 11 Julai 2019. Ya, baru saja dilancarkan pada tahun lepas, ya, yang bertujuan untuk pembangunan komuniti keusahawanan yang inklusif, ya, dan kompetitif, yang mampu bersaing di pasaran global serta merangsang pembangunan kumpulan B40 dan usahawan sosial. Ya, so dalam dasar ini dia menyentuh tentang usahawan sosial. Ya, dan kita, ya, terutama anda lah anak-anak muda, ya, sertailah, ya, jadilah usahawan sosial. Okay. DKN 2030 menyasarkan untuk meningkatkan, ya, bilangan usahawan yang berkelayakan. Ini semua anda semualah, ya, berdaya maju dan berdaya tahan serta meningkatkan keupayaan usahawan tempatan. Ya. Oleh itu anda semua adalah usahawan sosial, ya, lahir daripada CEM, UPM,
Ya. Dan bakal merealisasikan di KN 2030. Ya, so Hannah punya grup lah. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Doktor, So, dasar ha. Keusahawanan Nasional 2030 ni dia selari dengan Sustainable Development Goal Malaysia ke Doktor? Ya juga. Yes. Sebab dalam Sustainable Development Goal ni kita ada ada 17 kan? 17 SDG ya. Kalau macam saya lebih fokus kepada, saya lupa SDG 12 ke apa ya, tentang responsible in terms of production and consumption. So usahawan-usahawan ni, ya, you must be inilah bertanggungjawab tentang pengeluaran produk, ya, produk yang berkualiti, produk yang selamat yang digunakan oleh pengguna, ya, dan juga consumption. Ya, bila kita keluarkan produk, ya, penggunaan kita pun seboleh-bolehnya penggunaan kita minimizekan penggunaan kan. Ya, kita tak nak berlaku pembaziran. Ini kita ambil contoh tadi jugalah yang macam Kak Sal tu kan. Dia menggoreng apa tu? Kuih apa? Kuih ros. Kami sebut kuih goyang, orang Perak sebut kuih goyang. Jadi, dia menggunakan banyak minyak kan untuk menggoreng. Ya, kalau kita tengok minyak dia tu yang dalam mesin besar macam satu kolah lah. Ya, lebih daripada 5 kilo minyak. Ya. So, minyak yang digunakan dia sebab dia menghasilkan produk yang berkualiti. Jadi dia tak menggunakan minyak berulang-ulang kali. Ya. So, alhamdulillah ya, dia bekerjasama dengan pihak sekolah. Dia sedia minyak yang terpakai tu diberikan kepada pihak sekolah. Ya, pihak sekolah dia kumpulkan minyak-minyak terpakai ya daripada usahawan-usahawan di kawasan tersebut dan juga isi rumah di kawasan tersebut. Ya, mereka kumpulkan di sekolah. Dan minyak terpakai itu dijual kepada orang yang terlibatlah dalam pengurusan sumber itu, ya, minyak yang terpakai itu. Dan sekolah mendapat wang hasil daripada jual minyak terpakai. So kita tengok ya, produktifnya komuniti tersebut. Ya, dengan adanya minyak terpakai itu, kita boleh menyumbang juga kepada sekolah. Ya, wang yang untuk sekolah tersebut. Dan sekolah tersebut menggunakan wang untuk aktiviti-aktiviti pelajar dia. Kan cantik kan susunan ya, sebuah komuniti yang mempunyai usahawan sosial. Betul? Bukan Kak Sal seorang saja ya di situ, dia ada ramai lagi. Ada usahawan Ernie, ada Kak Ros Kerepek. You all pernah kan? Kak Ros Kerepek tu memang popular di Banting. Ya? Kalau 20 tahun dahulu pun Kak Ros Kerepek tu, ya, pun bisnes dia kecil-kecilan sahaja. Sekarang ni besar kan? Sebab datang ke tempat dia untuk beli produk dan dia punya kilang pun sangat besar. Ya? Itu semua responden-responden saya lah sejak 20 tahun dahulu. Okay? So penting ya dasar keusahawanan nasional ni. Okey, dan juga keusahawanan sosial dapat mengurangkan pengangguran. Ya. Kita tengok Kak Sal dia bagi training ya kepada wanita-wanita juga di kawasan dia untuk buat kek. Ya. Sebab dia tak rasa kedekut pun. Dia rasa kalau wanita-wanita sekeliling dia dapat buat kek, dapat buat bisnes kek, ya,
Ya, itu rezeki masing-masing. Ya, kita ada ramai customer. Kita ada 32 rakyat, 32 bilion kan? Penduduk kita ada 32 bilion. Ya, jadi ada ramai consumer yang nak makan kuih, kek, apa? Kuih goyang, ya. Selain daripada tu dia menyumbangkan pekerjaan, ya. Dia ada ejen-ejen pula. Ejen yang di Pahang, ejen yang di Perak. Ya. So dia boleh reducekan pengangguran. Ya. Dan juga kalau kita lihat masa micro enterprise, saya buat kajian micro enterprise di kawasan Pantai Timur, di mana suami mereka adalah nelayan, isteri dia adalah pengusaha buat keropok. Selain dia buat mengusahakan keropok, mereka juga buat ikan kering. Ya. Jadi bila ikan sampai, wanita-wanita di komuniti kampung tersebut mendapat pekerjaan. Mereka kerja dengan pengusaha wanita ni. Sebenarnya mereka bermula dari kecil-kecil sahaja. Bermula dengan 2 orang pekerja yang nak buat keropok. Okey. Lama kelamaan bila demand dah tinggi, terutama time-time cuti sekolah, masa cuti sekolah, time festival, mereka mengambil lebih ramai pekerja-pekerja untuk bantu mereka produce produk. So mereka dapat mengurangkan pengangguran di komuniti tersebut. Okay? Itu pentingnya micro enterprise yang pengusahanya adalah usahawan sosial. Okay? Dan seterusnya dapat melahirkan rakyat lebih produktif. Kalau kita bagi training kepada anak-anak kecil macam Kak Sal tu di sekolah. Kak Sal dan dia punya team dia kata kalau kita buat secara berkumpulan itu lagi happening. Lagi seronok daripada dia buat seorang-seorang. Sometimes dia ada orang panggil, dia buatlah seorang-seorang. Ada juga aktiviti yang dia laksanakan secara berkumpulan. Jadi dengan aktiviti sebegitu, dia dapat melahirkan lebih ramai orang yang produktif. So anak-anak kecil ini belajar buat kuih, belajar buat kek di sekolah. So di rumah dia boleh explore, buat bersama-sama ibu mereka di rumah. Dan mereka juga bila mereka dewasa, mereka juga boleh jadi usahawan. Okey. Seterusnya keusahawanan sosial ni dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Ini yang saya sebut, ekonomi keluarga ni bukan sahaja dia nak pendapatan, nak banyak duit untuk keluarga dia. Tapi untuk apa sebenarnya? Dia sebenarnya terutamanya inilah golongan-golongan usahawan sosial ni, dia dalam minda dia dah ada dah. Okey, dia nak anak-anak dia belajar. Belajar tinggi. Macam Kak Sal, memang dia hantar anak dia masuk ke UKM, sekarang dah bergraduat. So anak dia sekarang ni yang memegang amanah bahagian finance. Tapi dia masih inilah dengan ibu bapa dia, mereka sering berbincang, buat keputusan bersama. Itu satu perkara yang sangat penting lah, bila kita buat perusahaan keluarga. Sebab dalam perusahaan keluarga ada wujud konflik-konflik, tapi itulah decision making dan perbincangan adalah sangat penting. Okay. Seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Bila kita dapat mantapkan ekonomi keluarga kita,
kita dapat mantapkan ekonomi komuniti kita, dia secara tak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara. Itu sebab bila berlakunya COVID-19 ya, usahawan-usahawan kecil bergerak secara aktif. Adalah orang question, sekarang ni ramai sangatlah penjual. Saya tak ada, ada orang pembelinya sedikit. Ya. Okey, sebenarnya ya, kita usahawan-usahawan ni kalau dah buat, katalah seorang dah keluarkan kerepek ubi, ya. Siapakah pengeluar ubi tu? Ya, kita perlukan petani yang produce raw ni lah ubi tu kan, ubi mentah. So kita perlukan ya petani yang menjual produk tersebut kepada usahawan. So usahawan ni pula bila dia dah produce kerepek ubi, dia perlukan plastik, botol plastik kan untuk packaging. Nah, siapakah usahawan untuk packaging ni, untuk produce plastik, botol-botol? Kita ada ramai usahawan-usahawan Melayu yang buat bisnes botol kan, packaging. Dia mengeluarkan botol yang cantik-cantik, kotak untuk paket kan kepada usahawan-usahawan ni. Ya. So kita perlukan jaringan-jaringan usahawan di sekeliling kita. Ya. Okey, setelah kita produce produk, dah paket, macam mana kita nak market? Ya. So masa COVID-19 hari tu pun kita beli Kak Ros punya produk ya melalui online. Ya, jadi dia ada ejen-ejen dia yang hantarkan. Sebanyak pembaharuan norma-norma baru yang berlaku dalam kalangan usahawan ketika COVID. Ya, kita kena terus produktif lah. Ya, timbulkan idea-idea macam mana kita boleh terus buat bisnes. Okay. Jadi kita masa tu banyak juga usahawan yang dari segi logistik. Ya, timbul banyak usahawan dari segi logistik. Okay. Dan juga kita dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, ya. Kualiti hidup bertambah baik, ya, dan keselesaan dapat dipertingkatkan. Okey. Dan juga ya, usahawan sosial adalah sumber inspirasi ya kepada semua. Bukan saja pada keluarga dia, ya, pada komuniti dia, ya, dan juga kepada semualah, ya, kepada kita lihat tadi kan saya bagi contoh Kak Sal. Okay. So Kak Sal kata, dia hanya ada SPM, dia kata. Seganlah as, dia kata. Tak apa Kak Sal, kata Kak Sal hebat orangnya kan. Kita share dengan student-student di sini hari ni. Ya. Jadi Alhamdulillah dia nak share dengan saya gambar-gambar dia dan juga ada video nanti ya di akhir session. Ya, usahawan sosial. So anda nak jadi usahawan yang produce apa? Buat servis apa? Ni gambar ni sampai pening-pening dia. Dia nak fikirkan nak buat bisnes apa ni, nak jadi usahawan sosial apa ni. Okay. So sebenarnya ya untuk menjadi usahawan sosial ni, dia hanya perlukan idea yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan ya, masalah yang berkaitan dengan sosial. Ya. So Hana dan tim yang menyertai program ya, bersama ibu angkat. Ya.
So, anda dapat melahirkan idea-idea yang kreatif dan inovatif untuk bantu mereka buat bisnes. Dan secara tak langsung anda juga adalah usahawan sosial. Ya. So, sekarang ni saya ada jumpa ada pelajar yang baru bergraduat yang mereka adalah programmer. Ya, mereka boleh buat program macam nak buat Grab, Food Panda. Ya. So, idea-idea yang bernas, ya, anda semua ni mempunyai idea-idea yang bernas dan anda boleh laksanakan. Ya, untuk membantu kalau macam di flat yang saya lihat, ya, saya lately ni saya join Dr. Hanina punya projek, ya, kita pergi melawat di rumah-rumah pangsa, kita nak identify mana usahawan-usahawan yang boleh dimajukan. Ya. Jadi dari segi logistik, sebab wanita-wanita di rumah pangsa ni mereka sukar untuk bergerak. Ya, ada yang tak ada kenderaan, ada yang ada anak-anak kecil. So, sukar untuk mereka untuk market produk mereka. Ya, sedangkan mereka dapat keluarkan hasil-hasil macam kuih-muih yang sangat sedap. Ya. Jadi, ya, anda-anda ni semua boleh buat dari segi inilah servis, ya, usahawan sosial dalam bidang servis. Okey, yang keduanya menggunakan prinsip-prinsip keusahawanan. Ya, sebagai usahawan sosial memang kita tak boleh larilah daripada mempunyai nilai-nilai keusahawanan terutamanya, ya, untuk membangun dan menguruskan perusahaan bagi mencapai kesejahteraan hidup. Ya. Jadi itu yang programmer orang muda, ya, baru bergraduat yang mereka bukan daripada kursus bisnes. Saya kata untuk menjadi usahawan, kita tak perlu ada sijil. Yelah, tak semestinya kita perlu ada sijil degree in business, kan? Ya. Untuk jadi usahawan yang first kali memang kena ada minat, ya, tahu prinsip-prinsip sebagai usahawan, ya, mempunyai idea kreatif dan inovatif, ya. Dan untuk menjadi usahawan sosial ni, ya, anda kena menumpukan kepada pemikiran dan tindakan mengambil peluang yang ada dalam persekitaran bagi menyelesaikan masalah sosial. Ya, bukan masalah sosial yang saya contoh tadi tu, kalau di rumah pangsa, kan, wanita-wanita ni boleh produce produk yang sangat-sangat sedap, sangat berkualiti. Ya. So, bagaimana kita dapat membantu mereka untuk buat marketkan produk mereka. Ya? Sebab kita kena ingat kita punya consumer ramai di Malaysia. Ya, bukan terhad kepada di rumah pangsa tu. Ya? Okey? Boleh? Ada soalan? Boleh, Doktor. Setakat ni tak ada soalan lagi, Doktor. Tapi masa kita baki lebih kurang 6 minit lagi. Oh, sekejap je. Okey, saya cuba ni kan, ya. Okey, untuk menjadi usahawan sosial ni, ya, tak perlu stres-stres seperti yang gambar yang saya tunjuk tadi tu. Ya, anda perlu lihat sekeliling anda. Ya, dalam komuniti anda. Ya, apa yang pengguna perlukan. Ya. Apa yang kita tengok kalau usahawan macam apa yang saya sebut tadi, wanita-wanita yang boleh produce kuih-kuih yang sedap tu. Ya. Apa yang anda boleh laksanakan, ya, untuk bantu mereka. Ya. Mungkin anda boleh buatkan online, ya, bisnes online, jadi usahawan online. Ya, jadi marketkan produk-produk tersebut. Okay. So, memang the first one memang kena fahami isu yang sedang dihadapi di dalam komuniti anda sahaja. So, lihat, ya, persekitaran anda. Okey, dan seterusnya memahami formula untuk menyelesaikan masalah. Ya, macam saya sebut tadilah, ya, programmer kita ni mereka hebat untuk buat program. Ya.
untuk buat business service. Ya, bantu wanita-wanita untuk marketkan produk. Okay. Yang ketiga, ya, sebagai usahawan ni, first kali memang kena ada minat yang mendalam dalam bidang tersebut. Kalau you all minat buat bakery, ya, you mesti mendalami ilmu bakery. Okay? Jangan stuck sampai situ sahaja. Kan? Kena terus belajar, pergi training lagi. Ya? Mantapkan, ya, you punya minat dalam bakery. Okay? Dan juga kena bijak merancang strategi. Ya? Okay, strategi ialah nak ada pekerja, nak buat marketing, ya. Consumer kita siapa loyal customer kita. Tu banyaklah, ya. Ada satu session pula lagi tu kalau nak buat strategi business. Betul? Okay, ini saya buat dalam bentuk graf macam ni, ya. Okay, yang ni yang kira saya rasa last lah sebelum kita nak saya nak tunjukkan video tu, ya. So ini ya model pengurusan sumber, ya, sebab saya memang apa-apa dalam projek ke ataupun dalam talk saya, ya, saya akan letak satu model, ya, di mana model pengurusan sumber dia merangkumi kepada 3 slot, iaitu bahagian input, ya, throughput dan juga output. Ya, kita nak tengok apa hasil daripada keusahawanan sosial ni, outputnya apa, kan? Tadi kita dah tengok dah kepentingan-kepentingan sebagai usahawan sosial. So input, ya, input kita perlu ada minat, ya, sebagai usahawan sosial kita perlu ada minat, ya. Dan kita mesti ada nilai kita. Apa nilai yang you pegang sebagai usahawan? Ya? Ada nilai nak membantu? Ada nilai nak berkongsi? Ya? Ya? Ada nilai amanah? Ada nilai bertanggungjawab? Itu semua kita kena tanya diri kita. Ya? Dan juga modal insan. Apa modal insan? Ya, modal insan adalah apa yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti knowledge. Ya, anda semua ada degree. Ya, ini bermakna anda mempunyai daya fikir yang sangat baik. Ya, training. Ya, untuk kita add value diri kita. Ya. Dan juga jaringan, ya, jaringan. Kita perlu ada rakan-rakan untuk support bisnes, ya. Yalah, kita kena berkomunikasi lah. Bila sebut jaringan ni, dia memang melibatkan komunikasi. Ya. Kena berkawan dengan rakan-rakan, ya, dengan pegawai CEM, ya, Center Entrepreneur, ya. Dan juga kita kena kenali agensi-agensi kerajaan yang ada di Malaysia dan juga NGO dan juga rakan-rakan bisnes. Ya. Kita tak perlulah yang besar-besar pun tak apa, yang tak besar pun tak apa, yang kawan-kawan kita, sekitar-sekitar kita, ya, yang boleh kita bangun bersama. Okey, dan seterusnya throughput, ya, keusahawanan sosial, sebab kita kena develop, ya, keusahawanan sosial tu kita kena develop dalam diri kita, ya, kita kena proses, ya. Itu bahagian throughput. Okey. Sebab bahagian throughput tu kita kena gamblingkan lah semua minat, nilai, apa-apa resources yang kita ada, ya, untuk jadi keusahawanan sosial tu. Dan akhirnya inilah, ya, kita akan hasilkan kualiti hidup, ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita dan juga komuniti kita, ya. Dan juga inovasi sosial. Ya. Kita akan melakukan perubahan, kita akan melakukan empowerment di kawasan setempat kita dan juga inovasi sosial. Ya. So sampai sini saja dulu, ya, saya punya
talk tentang keusahawanan sosial. Saya harap ya talk hari ini dapat memberi manfaat ya kepada semua pelajar-pelajar ya, dan telah saya akhiri ucapan saya ya. Terima kasih kepada CEM and team ya kerana menjemput saya lah untuk memberi talk tentang keusahawanan sosial ya, hala tuju kerjaya pasca COVID-19. Okey, so saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, terima kasih. So, Terima kasih banyak-banyak Doktor. okay, terima kasih banyak Hana. Saya nak keluarkan ni share video. Okey. Okay. Jadi kita akan minta bantuan daripada pihak CHAM untuk keluarkan video Doktor. Okey Doktor. Okay. Terima kasih banyak semua. Doktor, Doktor untuk stop sharing slide. Ya. Minta bantuan Doktor untuk stop sharing dahulu. Okay. Okay, untuk video ni adalah gambar tentang Kak Sal dan ahli keluarga dia ya dalam aktiviti usahawan sosial ya, yang di mana dia letakkan peti ais untuk buat bisnes aiskrim ya. Okay, so anda boleh lihat ya. So saya stop dulu. Stop sharing. Okay. Baik, para penonton, seterusnya kita akan tayangkan video yang disediakan oleh Dr. Askia untuk tontonan anda semua berkenaan dengan usahawan sosial. Antara salah satu contoh ialah apa tadi namanya Kak Sal. Kak Sal. Mohon untuk anda semua bersabar. Okay. Boleh share? Ada masalah teknikal sedikit. Sementara menunggu tu Doktor, bila Doktor tunjuk kepada kita semua tentang Prof Yunus tadi, saya teringat satu kata-kata Prof Yunus dalam ucapan beliau ketika beliau dinobatkan sebagai Nobel Peace Prize tahun 2006 Doktor. Kata kepentingan keusahawanan sosial ni sebenarnya 94% pendapatan dunia datang daripada 40% populasi. Namun pun begitu, 60% populasi manusia hanya bergantung kehidupan mereka daripada 6% pendapatan dunia tersebut. Jadi kita tengok satu jurangan sosial yang amat besar dalam dalam dunia kita. Oleh sebab itulah Prof Yunus yang berkata kemiskinan ni adalah salah satu ancaman kepada keamanan dunia. Sebab itulah kita seperti doktor katakan tadi kan, kita nak okey doktor, video kita dah ready. Oh, saya ni. Pesona tiada ganti. Engkau bintang, kau tetap menyinari.
membeli, takkan sama tiada ganti, tetap berseri selamanya, tersemar dalam persada cahaya bersinar teristimewa, inspirasi tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap menyinari Video kita ready dulu. satu pesona tiada ganti. Engkau bintang, kau tetap menyinari. Oh, engkau bintang, kau tetap menyinari. Okey. Mungkin kita ada masalah teknikal dari pihak saya. Okey doktor, mungkin boleh doktor berikan link YouTube, mungkin ada di YouTube ke, untuk kita kongsikan dengan para penonton. So, Oh, okey ya. Link. Ya, saya cuba buka dalam saya punya ni lah kot. Ya. oh okey doktor. Hmm? Minta maaf doktor, video kita dah ditayangkan. kita Okey. kita tak dapat nak lihat. Okey, sorry, maaf. Okey, Okey. okey. Jadi Okey. InsyaAllah maka dengan berakhirlah video sebentar tadi, berakhirlah slide kita pada pagi ini. Masa pun sudah mencemburui kita ya doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Askia di atas ilmu-ilmu yang dikongsikan sebentar tadi. Maka sebelum saya, terima kasih doktor. Sebelum saya mengakhiri slide kita pada pagi ini, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton untuk like dan share Facebook page CMUPM untuk mengetahui maklumat lebih lanjut, dan untuk pengetahuan para penonton, pada esok hari jam 10.30 pagi dan hari Sabtu jam 3 petang, kita akan mengadakan sesi temu duka. Anda semua berpeluang untuk menghadirkan diri ke temu duka tersebut, hanya perlu drop in resume. Dan untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, boleh dapati di Facebook page CEM UPM. Terusnya, jangan lupa temu janji kita pada jam 3 petang ini bersama Mr. Gerald Lee dalam slide Job Hunting Strategy. Maka berakhirlah slide kita pada hari ini. Saya Hana Hazri. Semoga bertemu kembali. Stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.